Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa uthni 'alaihi al-khaira kullah ta'dhiman li sya'nihi wa tamjida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imanan bihi wa tauhida wa kufran bima siwahu wa tandida. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh arsalahu hadiyan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ayyadahu bil mu'jizatil bahirah wal ayatil zahirah wa ikhtassahu bil hujjatil qahirah wal millatit tahirah wa huwa khatimul anbiya'i wal mursalin wal hadi ila sabilil haqq wal rasyad wasyafi'ul masyaffa' yaumal ma'ad. Wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, sama-sama kita insaf dan kita kabadi, karena kita ini adalah hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama kita insaf dan sedar di atas perbuatan dan apa yang kita lakukan pada zaman dahulu. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, bersama kita boleh mengingati zikra hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah lepas. Alhamdulillah, yang mana kita dapat ambil pengertian dan pengajaran yang ada pada al-hijrah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu, yang mana kita boleh ulang alik kepada ayat Quranul Karim dalam suratul Anfal ayat yang ke-74. Kalau Allah Ta'ala, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan bagi-bagi dan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mereka itu berhijrah dan berusaha pada jalanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu memberi tempat kediaman kepada orang dan menolong kepada orang, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah dengan sejatinya. Lahum maghfirah, bagi mereka akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada pengampun yang lain yang boleh beri pengampunan kita seperti mana pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rizqun karim, dan juga bagi mereka itu akan dapat rezeki yang comel, yang halal, yang baik untuk hidup mereka di atas dunia ini menujukan kepada akhirat nanti insya-Allah. Maka al-hijrah juga, yang mana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya riwayat daripada Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin, aku nabi kita kata nak suruh kepada kamu sekalian ini 5 perkara. Allahu amarani bihin, 5 perkara ni Allah Subhanahu wa taala perintah kepada untuk sapa kepada kamu sekalian. Satunya as-sama', kita kena dengar apa sahaja yang diberi hak faedah dan juga manfaat. Wa ta'ah, yang mana kita mesti taat apa sahaja yang kita wajib taat, yang mana kita diwajibkan taat kepada dua ibu bapa, taat kepada pemimpin yang adil, taat kepada imam yang adil, supaya kita jadi termasuk golongan orang yang muttaqin. Wal jihad, dan kita kena berusaha dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat al-hijrah, iaitu kita tukar baik perangai kita ubah suasana kita daripada suatu benda kepada suatu benda. Yang mana ulama sebut, dia kata kadang-kadang al-hijrah ini kita pisah daripada tempat yang ada fasik, tempat yang ada kufur, tempat yang ada maksiat, kepada nurul Islam, kepada negara yang beragama Allah, kepada negara yang aman dan juga damai. Hadirin, yang kelima yaitu al-jamaah, kita kena bersama dengan jamaah, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah sabda, wa alaikum bil jamaah. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Al-hijrah
mengikut kitab At-Ta'rifat bagi Imam Al-Jurjani muka 24-28, dia kata taraka darul kufur ila darul Islam. Kita tinggalkan apa sahaja tempat kediaman kita yang penuh dengan kekufuran, yang penuh dengan maksiat, penuh dengan kejahatan, kepada nur al-Islam, kepada cahaya al-Islam. Yang mana katanya Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dia kata tarkma nahallahu an. Kita tinggal apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala larang, apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala tak perintah, dan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala tak suka. Atau kita tinggal ma tarak ma nahallahu an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman lagi dalam surah At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Mereka ini akan dapat darajat martabat makanah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertinggi di sisi manusia, tetapi kita tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita dapat keredaan Allah. Hidupan kita selamat, jiwa kita selamat sebab kita dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Mereka itu adalah orang yang berjaya, sengoti berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min. Siapa kalah berita yang mulia kepada mereka itu tadi akan dapat satu rahmat yang penting, yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Wa ridwanin wa jannatin lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada mereka itu akan syurga Allah. Syurga yang tempat kita duduk, angin-angin nak sapa kepadanya, fiha naimum muqim, yang mana kita penuh dengan kehebatan, penuh dengan kesenangan yang ada padanya insya-Allah. Surah At-Taubah ayat 20 sampai 21. Al-Hijrah juga, yang mana ada katanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat tanya, ayyul hijrati afdal? Manakah hijrah yang lebih baik ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjawab, man hajara ma haramallah. Siapa yang pindah apa sahaja yang dilarangkan kepada Allah, larangkan daripada Allah, tuju kepada apa yang dibenar, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini daripada Imam Abu Dawud. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, maka kita berdasar dengan zikra, ingati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti kita tawajjuh kita diri kita ni ubah perbuatan kita yang lebih baik daripada kita dahulu. Tawajjuh kita tujukan kepada perbuatan yang comel, yang baik. Tawajjuh kita kepada fikiran yang cemerlang. Guna akal yang cemerlang, akal yang lebih layak, akal yang lebih comel. Tawajjuh kita kepada akhlak yang mulia. Maka manusia akan jadi manusia, seseorang manusia ini berhajat kepada 5 perkara. Yang pertama iaitu jasadun. Manusia berhajat kepada badan. Kalau tak ada badan, orang tak panggil manusia. Maka kerja badan iaitu mengikut buat apa sahaja diperintah di atasnya. Yang keduanya, manusia kena ada ruh. Ada ruh dipinjam dalam hati dia. Maka kerja roh iaitu tenaga yang kuasa boleh royak kepada badan dia, suruh buat, boleh laku suatu benda. Yang ketiga iaitu akal, iaitu akal fikiran. Manusia kita kena guna akal fikiran, kena pandai mikir, kena pandai ambil akal. Sehingga katanya ulama seperti Abu Hatim rahimahullah, dia sebut, dia kata, ma afdalu ma wahaballahu ila li ibadihi al-aql. Secomel-comel, seafdal-afdal yang Allah Subhanahu wa taala menghebahkan kepada hamba dia, tak lain tak bukan iaitu akal fikiran kepada manusia. Kalau hari ini kita tanpa ada akal, kalau hari ini kita kurang guna akal, lagu mana kita nak hidup dalam masyarakat kita yang sangat moden? Lagu mana kita nak hidup dalam masyarakat kita yang sangat maju, sehingga kita tak sempat nak deal dengan apa yang ada pada zaman ni. Hari ini 3 barisan kereta yang tutup pelit, kereta tak boleh buat, 3 barisan dah. 3 run kereta dah beradu pelit kereta, sebab kata majunya dunia lain ni tak guna dah minyak. Sekali lagi tak guna minyak, pakai api elektrik.
Bah kita yang kita beragama Allah Subhanahu wa taala ini, lagu mana kita nak jagakan kita ini oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat iaitu qalb. Kita kena ada hati. Hati ini orang panggil sahibul qarar. Kita suka hati, kita tak suka hati. Maka hati mengkontrolkan badan kita, fikiran kita, segala-galanya. Hati kita inilah nak buat baik, nak buat jahat, nak sangka baik, nak sangka jahat, datangnya daripada sahibul qarar. Orang hok sama tak sincai dah, iaitu bocai kita, hati kita, perasaan kita. Yang kelima yang terakhirnya an-nafs, cirit kita, hidup baik kita, yang mana mesti kita kena jaga mengikut ilmu maqasid syariat Islamiah, daruriyatul khams. Di antaranya kita kena jaga hifzul aql, kena jaga akal kita. Yang keduanya kita kena jaga hifzun nafs, kena jaga cirit kita, jiwa kita. Bagaimana kita nak hidup dalam masyarakat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Di sinilah apabila kita mesti tuju kepada perbuatan yang lebih baik. Apa yang kita patut buat. Dengan masa yang ringkas ini, saya akan ambil 2-3 ayat akhir-akhir hujung pada surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." 1. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist, la nukallifu nafsan illa wus'aha, wa idza qultum. Yang ke-8, fa'dilu walau kana dza qurba. Yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu, dzalikum wassakum la'allakum tadhakkarun. Yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi wa dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Surah Al-An'am ayat 151, 152 sehingga 153. 10 perkara ni ulama kata wasiat 10 perkara. Wasiat 10 perkara yang ada pada hujung-hujung akhir-akhir suratul An'am. Suratul An'am ada semua ayatnya 165 ayat. Hujung-hujung ayat sana itu 151 sehingga 153 dia ayat tentang wasiat 10 perkara. Yang saya akan khalasah dari 10 perkara dengan masa yang ringkas ini insya-Allah. Boleh kita mari tengok. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu bersekutu, bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala akan suatu benda. Ini kaitan dengan akidah, kaitan dengan i'tiqad. Bergengnya kita, tamassuk kita, tadayyun kita kerana Allah ataupun dengan Allah taala. Melazimi kita kena ada akidah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Luqman, yang mana ada datangnya kisah Luqmanul Hakim, dia tunjuk ajar kepada anak cucu dia. Ya bunayya, hei anakku yang dikasih, la tusyrik billah, janganlah sekali bersekutu dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu zaliman, satu kegelapan, satu jalan yang sesat sekali. Yang mana kalau kita belajar tentang tafsirul Quran, didapati ayat ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan para ulama dok tafsirul Quran bil Quran. Dok tafsir ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Nah, lam yalbasu imanuhum bizulm. Maka sahabat tanya, kata gapo dia bizulmin? Yaitu bisyirkin. Janganlah kamu dok campur, dok himpung segala sesuatu benar dengan kezaliman, iaitu dengan syirik, sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tengok dalam Manahijul Mufassirin yang mana ada hurai tentang ayat Al-Quran dan juga tafsirul Quran bil Quran ini.
Katanya as-sahabil jalil namanya Rabai bin Amir radhiyallahu taala an. Dia kata kita ada akidah. Kita ubah suasana perangai kita, perbuatan kita, fikiran kita, cara hidup kita saat itu. Akhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kita nak buat apa manusia duk semua duk puja kepada manusia sendiri, kepada dia kena disembahkan kepada Allah. Ini penting sekali. Kita nak buat hak manusia duk sembah, duk puja kepada manusia, tukar perangai ni, tukar perbuatan ni, disembah Allah Subhanahu wa taala penciptaan alam. Ini yang besar sekali. Wa min dikid dunya, dan daripada kesepitan dunia ini ila sa'atid dunya wal akhirah, keluasan kepada dunia ini dan juga akhirat nanti. Bukan sahaja kita nak duduk pada dunia ini sahaja, yang lupa kita akan kembali kepada Allah, dan itu orang panggil alam akhirat. Dan juga wa min jawril adyan ila adlil Islam, yang mana beramai-ramainya, bermacam-macamnya pegangnya agama kepada agama Allah Subhanahu wa taala, hanya satu al-Islam. Kita boleh tengok ibarat ni dari dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juzuk yang ke-9 muka 222. Allah Subhanahu wa taala firman tentang akidah pegangnya kita. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tak akan mengampun sesiapa yang sekutu dengan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak mengampun dosa-dosa yang lain, bukan syirik. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang bersyirik kepada Allah, dia akan dapat dosa-dosa yang paling besar, dosa-dosa yang sangat seksa. Allah Subhanahu wa taala firman lagi dalam surah Al-Maidah, dia kata innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesiapa yang syirik bersekutu dengan Allah taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di atas dia masuk syurga Allah. Wa iyazubillah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kediaman dia api neraka yang sangat pedih. Kalau gitu, kalau kita tengok kepada kitab Mausu'ah Al-Akhlaq bagi Ustaz Kharraz, dia kata kan? Dia kata akidah ni hiyallati tusahhihul akhlaq. Iaitu akidah pegangnya kita ni kuasa ataupun boleh nak baiki perangai manusia. Lepas tu dia katakan lagi, al-aqidah hiya sunnah. Akidah itu adalah jalan hidup kita. Pegangnya kita ni jalan hidup kita, supaya kita hidup mengikut ajaran Allah dan tak jatuh pada jalan yang sesat ataupun jalan yang membawakan kita pada api neraka. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dalam wasiat 10 perkara tadi. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan kamu sekalian ibadat kepada Allah. Beribadat kamu kepada Allah, dan jangan kamu bersyirik pada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan dengan dua ibu bapa kita kena buat baik. Banyak sekarang ni anak-anak cucu-cucu tinggal ibu bapa, tak peduli dengan ibu bapa. Banyak mana tempat kediaman untuk orang tua, anak cucu tidak mari padu, tidak mari tengok. Banyak mana orang tua kena duk susah. Orang tua sehingga kata halau hamak ibu ayah dia ni tu daripada rumah. Tahu hidup sekali kerana mak tua, pak tua dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala firman wabil walidaini ihsana. Dengan dua ibu bapa kita kena buat comel, kena buat baik dengan dia. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Setiap Al-Quran ni selepas pada tu fala taqul lahumā uffin, nak kata pun tak boleh dah. Wala tanharhuma, dan juga tak boleh kita menyakiti hati kepada dia walaupun sedikit. Wa qul lahumā qawlan karīmā, haraplah kita kecek rayak dengan dua baginda kita, dua orang tadi, dengan perkara yang molek, dengan pepatah yang molek. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh kita rajakkan ayat ini dalam surah Al-Isra 23-24. Yang ketiga, dalam wasiat 10 perkara tadi, wala taqrabu malal yatim wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Saya tapu lalu dah.
wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. 3 perkara ni saya campur menjadi satu nuktah, satu tajuk selalu dah. Katanya Ali bin Abi Talib akramallahu wajhah, tanyanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an afdalil a'mal fi hadha syahr, apakah sebaik-baik amalan pada bulan ni? Maksudnya bulan Ramadan. Oleh kerana apabila hujung-hujung bulan belum pada nak kepada Ramadan itu, Ali bin Abi Talib akramallahu wajhah tanya Rasulullah. Dia tanya kata, apakah amalan yang kita akan tuju ni hok molek sekali ya Rasulullah? Nabi jawab kata, al-wara'u an maharimillah. Kita kena melindung, kita kena jauh segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala tegah, Islam kita tegah gapo, kita kena jauh, kita kena tinggal. Lagu mana pada hari ini masyarakat kita duk minum? Lagu mana masyarakat kita lah ni duk isap? Lagu mana masyarakat kita duk makan? Lagu mana masyarakat kita duk cocok? Maka menyebabkan itu bunuh diri tang ong. Apabila bunuh diri tang ong sana itu tak lain tak bukan iaitu hukum Allah Subhanahu wa taala sama. Oleh kerana apa? Kerana Islam kita tak boleh kita bunuh diri. Ramai manusia nak ukar masalah tak boleh. Roye cerita duk tunjuk benda-benda hok kata apabila tak boleh tukar masalah bunuh diri. Hang ong dekan kitsan. Tak kena. Sedekah ada pengajaran yang mana masa ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mesyuarat bersama para sahabat, dia kata lagu mana kita nak dendakan orang minum arak? Kerana zaman itu tak ada benda lain, ada arak lah. Mabuk dengan arak. Nak mabuk benda lain tak ada. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu panggil sahabat-sahabat mari nak mesyuarat. Di antaranya ada Ali bin Abi Talib, di antaranya ada Abdul Rahman bin Auf. Maka Ali kata, Ali dengan Abdul Rahman bin Auf jawab kata, inna sakaran idza sakira hada. Sesungguhnya orang yang mabuk tu, apabila yang mabuk dah ni pening. Wa idza hadha iftara, apabila yang pening dia rekod sendiri, dia gamar sendiri, dia kaya sendiri, dia koya sendiri. Maka sekurang-kurang kita kena denda dia. Kerana zaman Nabi, orang minum arak, Nabi godeh taratan kadang-kadang 40. Taratan kadang-kadang 80. Maka apabila wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat panggil musyawarah untuk nak ambil qarar. Nak 40 ke nak 80. Maka diittifaqkan para ulama, para sahabat, dia kata kita ambil sekurang-kurang aqaful hadd tamanun. Kurang-kurangnya denda orang minum arak ni 80. Habis tu godenya 80. Zaman Umar, zaman khalifah, zaman para sahabat. Habis. Hadirin Jumaat yang dihormati Allah sekalian. Yang keempat, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kita hampir dengan harta anak yatim. Banyak dalam masyarakatnya ada lagi dok gaul dengan duit harta anak yatim dengan ghairil haq, iaitu dengan bil batil, dengan salah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Nabi kata, ijtanibu sab'al mubiqat. Kita kena berlindung, kita kena jauh dengan 7 perkara ni. Saya nak sebut hak saya nak ya. Lepas tu sahabat tanya ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, wa ma hun? Apa 7 perkara tadi? Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jawab, asyirku billahi wassihr. Janganlah kamu, jauhlah kamu daripada syirik dan juga sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, dan bunuh diri kamu jangan, jauh. Wa aklur riba, dan makan biar makan riba. Kita duit kita ada dalam bank, duit kita dalam kocek, duit kita dalam bank. Cuba kita cek tengok adakah dia ada gaul dengan riba ke tak. Lagu mana riba kita kerti dah, kita tahu dah. Cuba kita ulang tengok kata adakah ada gaul dengan benda ni. Sedekah benda ni Nabi suruh ijtanibu, suruh jauh. Di antaranya lagi wa aklu malil yatim, iaitu janganlah kamu hampiri kamu dengan makan duit anak yatim. Hadis ni hadis sahih daripada Bukhari dan juga Muslim.
Oleh kerana akibat orang makan harta ataupun ambil duit anak yatim dengan salah, dengan tak betul ni, Allah Subhanahu wa taala firman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, dengan tak kena betul cara dia, sesungguhnya dia duk makan, seorang kata yang makan masa di perut dia tu makan api ni. Yang makan anak yatim masa di perut dia makan api. Lepas tu wa sayaslawna sa'ira, duk bakar. Duk makan dalam tu, duk panas dalam tu. Wa iyazubillah. Yang kelimanya wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan haraplah kamu apabila kita timai kilo, kita timai apa sekarang ni bil qisti, dengan keadilan. Allah Subhanahu wa taala firman, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hattakan, perintahkan Al-Quran ini bil haqqi, dengan kebenaran, wal mizan, mizan di sini dengan keadilan. Katanya surah Asy-Syura ayat 17. Katanya dalam kitab Fathul Qadir, dia kata al-mizan pada ayat ni maknanya keadilan, al-adl. Katanya lagi kebanyakan ahli ulama tafsir katanya summiyal adlu mizana, dinamakan adil-adil itu mizan. Kalau kita ada keadilan, maknanya kita ada mizan, adil yang comel, yang baik. Allah Subhanahu wa taala firman lagi dalam suratul Hadid ayat 25, dia kata wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sesungguhnya kami telah hantar utusan kami kepada engkau bil bayyinat, untuk terang, untuk rakyat, untuk cerita, untuk ajar. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami hantar bersama mereka para anbiya, para mursalin itu akan kitab-kitab untuk mari hurai cara hidup, cara guna, cara pakai. Wal mizan, dan itu keadilan, liyaquman nasu bil qist, untuk manusia boleh pakai, boleh hidup dengan ini, dengan secara keadilan, dengan sifat yang comel, yang baik. Yang keenam, fa'dilu, dalam 10 perkara wasiat ni Allah Subhanahu wa taala firman lagi, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Haraplah kamu sekalian itu kena ada sifat keadilan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa 58, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Begitu juga dalam suratul Maidah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ayat ni kalau kita perhati molek ni, dan haraplah kamu putusi di antara mereka itu bima anzalallah, dengan apa sahaja, mengikut apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turun mari, iaitu Al-Quran, dustur hidup manusia. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikut hawa nafsu mereka itu. Wahdharhum, dan kena peringat, perhati molek, ayyuftinu, takut-takut mereka itu mengajakkan kamu dalam jalan yang salah, an ba'di ma anzalallahu ilaik, tak serupa dengan apa yang Tuhan hantar mari. Habis itu kena beringat. Kita apabila ada sifat keadilan dah, bertanggungjawab, beramanah dah, kita kena jaga dengan pendirian kita, sehingga takut-takutnya bima-bimanya orang mari dia harap kita jatuh pada lubang yang tak kami agak. Wa iyazubillah. Yang ketujuh, wa bi ahdillahi aufu, yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kita kena tunaikan amanah ini mengikut janjian kita kerana Allah, mengikut janjian kita kepada Allah. Oleh kerana kejanjian kita, kebenaran kita ini disoal, ditanya, dihisab pada hari kiamat nanti. Akhir sekalinya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada engkau daripada Allah taala, yaitu nur, cahaya, dan kitab yang beri keterangan kepada kamu sekalian. Yahdi bihillah, yang Allah Subhanahu wa taala menghidayahkan kamu dengan ini Quran. Manittaba'a ridwanah subulas salam, bagi siapa yang turut ataupun ikut dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala ini, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan juga cabut mereka itu daripada kezaliman kepada nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala biizni, wa yahdihim ila siratil mustaqim, dan membawakan mereka itu kepada jalan yang betul, jalan yang lurus insya-Allah taala. Marilah kita ulang alik supaya kita boleh kembali kepada Allah dan jawab di hadapan Allah dengan baik,
dengan kebenaran, dengan perbuatan kita yang syamil yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi atamma ala ibadihi an-ni'am wa wala 'alaihimul minan wa nahmaduhu subhanahu bi jami'il mahamid wa nuthni 'alaihi bima huwa ahluh falahul hamdu kulluh wa lahus syukru kulluh wa ilaihi yarji'ul amru kulluh wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh wa safwatuhu min khalqihi wa qaliluh ar-rahmatul muhdah wan ni'matul musdah ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi a'lamil huda wa masabihid duja wa man tabi'ahum bi khairin wa ihsanin wa iktafa amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ibadallah inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wansur ibadakal mu'minin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min su'il qada wa min darakatis syaqa wa min syatatatil a'da wa min jahdil bala. Allahumma sirf 'anna al-waba wal wala innaka antas sami'un alim. Allahumma lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.